Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil dan juga pembacaan buku ataupun manuskrip yang bertajuk Ringkasan Tarikh Kelantan yang ditulis oleh Osman Yusuf pada 1930. Dan kita telah pun membaca sebanyak 3 kali. Setakat ni bukan 3 kali, maknanya siri yang ketiga. Siri yang ketiga, di mana pada siri yang ketiga yang lepas, kita telah melihat bagaimana satu peristiwa ataupun sejarah yang berlaku yang dicatatkan di sini tentang kedatangan Long Sulaiman. Selepas kita melihat sedikit latar belakang Kelantan pada zaman Tuan Puteri Sakdong, yang mana baginda telah diambil oleh Raja Siam sehingga menyebabkan berlaku pembunuhan Raja Abdullah ataupun Sultan Abdullah, iaitu Sultan Tanah Serendas Kebun Bunga yang telah terbunuh di dalam pergolakan keluarga di antara beliau dengan Puteri Sakdong. Kemudian selepas itu kita telah melihat juga kedatangan Long Sulaiman, seorang putera raja yang dikatakan berasal daripada negeri Kebayat yang telah datang ke Patani, kemudian melahirkan seorang putera hasil perkahwinannya dengan anak seorang menteri, dan putera itu dinamakan sebagai Long Yunus. Dan Long Yunus yang kecil ini ketika berada di Patani di bawah jagaan Raja Nang Chayang, beliau telah menghadapi satu ujian yang besar dalam hidupnya apabila seorang nujum mengatakan bahawa punca ataupun penderitaan ataupun penyakit yang dihadapi oleh Raja Nang Chayang itu ialah berasal daripada Long Yunus. Lalu baginda dihalau keluar dengan maksud untuk dibunuh, tetapi pengiring ataupun dayangnya yang bawanya itu tidak membunuhnya, lalu melepaskannya pergi, sehingga akhirnya Long Yunus sampai ke kota Kubang Labu, membawa diri sampai kota Kubang Labu, dan disitulah beliau menjadi anak angkat kepada Raja Kubang Labu yang tak disebut namanya di sini. Ketika itu Raja Kubang Labu kemungkinan Long Muhammad ataupun Long Pandak. Dan daripada situlah Raja Kubang Labu telah didatangi pula oleh seorang putera yang lain yang bernama Long Ghaffar. Dan Long Ghaffar ni juga akhirnya menginap ataupun tinggal di istana kota Kubang Labu. Begitulah sebagai kecil kisah yang telah kita baca lepas, saya sebutkan secara ringkas. Dan disebutkan juga ketika Kubang Labu itu menjadi sebuah kerajaan di sebelah barat Sungai Kelantan, adapun di sebelah timur Sungai Kelantan ada lagi sebuah kerajaan yang dikenali sebagai Raja Bekalan Datu. Raja Bekalan Datu ataupun Pengkalan Datu kita sebut sekarang kan, Bekalan Datu. Maka di situlah kita menamatkan perbincangan lepas tentang raja-raja yang muncul pada zaman Long Yunus itu. Ada Raja Kubang Labu dan juga Raja Bekalan Datu. Adapun Raja Tanah Serendas Kebun Bunga, negeri Serendas Kebun Bunga yang wujud pada zaman Puteri Sakdong itu telah berakhir dengan kematian raja terakhirnya, iaitu Sultan Harun. Itu catatan dalam buku ini kan, Sultan Harun, ataupun dalam buku-buku lain selalu disebut Sultan Abdurrahim ataupun Sultan Derahim, iaitu adinda kepada Raja Abdullah. Baik, kita akan sambung kisah seterusnya, di mana dalam perbincangan kita hari ini ialah konflik-konflik yang berlaku atau perpelingkahan yang berlaku di dalam istana kota Kubang Labu. Begini kisahnya. Al-kisah maka tersebutlah Raja Kubang Labu ada pun isteri Raja Kubang Labu itu adik Raja Pasir Mas, iaitu Raja Legeh. Zaman itu
digelar Pasir Mas negerinya, seperti sekarang dipanggil Tanjung Mas. Itulah tempat rajanya dahulu. Jadi maksud dia, kisah sekarang yang kita baca ini adalah kisah yang baru, iaitu kisah tentang Raja Kubang Labu. Raja Kubang Labu. Sebelum dijelaskan siapa Raja Kubang Labu ni, disebut isteri kepada Raja Kubang Labu ini ialah adik kepada Raja Pasir Mas. Pasir Mas ni bukan Pasir Mas sekarang. Bukan Pasir Mas di jajahan Pasir Mas itu. Tetapi dia beritahu sini, Pasir Mas ini, Raja Pasir Mas itu ialah Raja Negeri Legeh. Kotanya kota Pasir Mas, tetapi negerinya bernama Negeri Legeh. Negeri Legeh. Negeri Legeh ni sekarang ni Naratiwat lah kita kata. Daripada pantai Naratiwat memanjang sampai ke Jeli. Itulah Negeri Legeh zaman dahulu. Dan Raja Legeh itu berkerajaan di mana? Di Pasir Mas. Pasir Mas sekarang ni dipanggil Tanjung Mas ataupun Tanjung Mat. Yang sebut Tanjung Mat kan. Tanjung Mas tu sekarang ni satu kota atau satu bandar yang terletak di Naratiwat sekarang. Naratiwat. Itulah tempat rajanya dahulu. Situlah tempat Raja Legeh hidup. Adapun Raja Kubang Labu itu sangat suka bermain catur. Ini Raja Kubang Labu. Yang tak disebut lagi pada kita siapa namanya. Tapi dia beritahu antara sifat Raja Kubang Labu ni, dia suka main catur. Hobi dia lah. Hobi dia suka main catur. Tiap-tiap hari dipanggil orang besar-besar bermain catur. Demikianlah maka pada suatu hari Long Gafar sebar kain yang dibawa dari Reman itu dilihat oleh isteri raja. Raja tu bawa kain sebar. Dia ada tabau ni kan. Kain sebar tabau ni dia bawa kain ataupun kita panggil cindai lah. Kain cindai letak tabau. Macam ridak sekarang. Dia sangkut tabau ni. Tiba-tiba kain yang dia bawa tu dilihat oleh isteri raja yang disebut tadi adik kepada Raja Pasir Mas itu. Kan? Maka berkenanlah balas kain itu. Tiba-tiba isteri raja Kubang Labu ni berkenan dekat kain yang disebar di bau Long Gafar. Lalu disuruh seorang perempuan tua harapan raja pergi pinjam kain itu hendak dibikasnya. Dia pun cakap kat inang dia, inang tua ni pergi pinjam kain tu dengan Long Gafar. Tujuannya hendak dibikasnya. Mana macam kita kata hari ni nak buat salinan lah. Nak tiru coraknya lah kita. Nak tenun kain baru yang sama macam tu. Nak dibikasnya. Maka perempuan itu pun pergilah pinjam ke Long Gafar. Lalu diberi kainnya itu kepada perempuan tua itu. Lalu dibawa masuk menghadap isteri raja. Dipersembahkan kain. Maka kain ditaruh di atas kir tempat bertenun. Lalu dibikasnya. Jadi perempuan tua, mana inang tua tadi pun pergilah minta dengan Long Gafar kerana raja perempuan Pasir Mas tu nak pinjam. Setengah orang kata dari riwayat bahawa raja perempuan Pasir Mas itu berpangkat sepupu dengan Long Gafar. Sepupu dia sebenarnya kan. Jadi minta inang tu pergi pinjam. Dia bagilah. Jadi bila perempuan tua ni ataupun inang ni pun dapat kain ni, dia pun pergilah dipersembahkan kepada raja perempuan itu. Lalu raja perempuan tu pun meletakkannya di atas kir. Kir ni maknanya tempat sakut kain. Ni tempat bertenun ni ada tempat sangkut, tempat letak untuk dijadikan contoh tu yang letak kat situ. Supaya apa? Sebab bila bertenun boleh tengok ni rupa dia. Kan? Lalu ditaruh di atas kir tempat bertenun, lalu dibikasnya. Dia pun pasanglah dekat di kir tu, dia pun tenun kain. Tenun kain dengan meniru corak kain kepunyaan ataupun cindai kepunyaan Long Gafar itu. Hatta Raja Kubang Labu lalu berjalan dalam istana, tiba-tiba dilihatnya kain Long Gafar di atas kir. Sehingga Raja Kubang Labu tadi lalu. Kan dalam istana tu kan lalu. Tiba dia tertengok kain tu duduk atas kir tu. Duduk atas kir tu. Lalu dengan tidak bertanya, lalu cabut keris ditikam isterinya, kena di tulang kipas tembus
ke hadapan lalu jatuh di atas kir, maka mati selalu. Mati selalu, mana mati serta-merta. Dia cabut ke, terus tikam. Maknanya, dia tengok kain tu, dia pun terus cemburu. Cemburu buta lah kita panggil kan. Cemburu. Cemburu sebab apa? Sebab dia tengok isteri dia ada kain longgafa di dalam bilik tenun isteri dia. Maknanya dia syak sesuatu yang bukan-bukan lah maksud dia gitu kan. Dia pun terus cemburu, ambil keris, terus tikam isteri dia sehingga tembus. Dari belakang tembus. Dia kata sini ditikam di atas tulang kipas, tembus ke depan. Tikam daripada belakang atas tulang kipas ni tembus ke depan. Lalu jatuh atas kir. Maka orang tersembam lah atas kir tu kan. Lepas tu mati. Mati selalu kata dia. Maksudnya serta-merta mati. Tiada dapat berkata-kata lagi. Gempar sekali inang dalam istana kerana raja membunuh isteri kerana kain. Kecoh lah dalam istana. Sudah raja dah bunuh permaisuri ni semata-mata kerana kain. Sedangkan kain tu dia tak tahu punca ceritanya. Dia bunuh. Long Gafar kedengaran ke balai. Long Yunus bertanya hamba raja, apa gempar bunyi di dalam itu? Maka jawab, raja membunuh isteri kerana melihat kain Long Gafar. Jadi bila dah kecoh-kecoh, Long Yunus ni tanya, apa cerita kecoh ni? Maka orang beritahu dia, raja sudah bunuh isteri dia kerana cemburu dengan kain Long Gafar tadi. Maka kata Long Gafar, dia pun kata Long Gafar pada Long Yunus, mari adik kita lari. Nanti matilah kita kerana Long Gafar pun. Maka Long Gafar ambil ayamnya, berlarilah berdua dengan Long Yunus. Adapun Raja Kubang Labu menyuruh memanggil Gemala Gajah. Setelah datang Gemala Gajah, katanya bawa mayat perempuan yang jahat itu kepada kakaknya Raja Tanjung Mas. Long Gafar pun apa lagi? Ajak Long Yunus, jom kita lari. Jom kita lari. Jom kita lari itu pasal apa? Kerana dia bimbang, takut raja tersebut membunuh membunuh Long Gafar pula. Kerana punca daripada pembunuhan permaisuri itu adalah disebabkan oleh kain dia. Maka dia pun minta lari. Cepat-cepat lari. Bila dia lari, ketika itulah Long Gafar ketika mereka lari bersama dua orang ni, Raja Pasir Mas tu pun mengarahkan supaya gajah itu dipanggil masuk, lalu diletakkan perempuan yang dianggap orang jahat itu kerana kita kata curang lah kan, dianggap curang, dihantar kepada kakaknya, ini abangnya yang menjadi raja di Pasir Mas. Maka lalu diusung mayat isterinya itu ke atas gajah berlumur-lumur darah dengan darahnya. Maka di bawah gajah itu gemalanya berjalan hingga ke tengah malam, barulah sampai di Pasir Mas. Maka pintu kotanya kunci, lalu nanti cerah. Jadi gemala gajah ni bawa lah gajah dalam keadaan berlumuran darah permaisuri yang dibunuh itu. Dan dia pun berjalan sampai malam, tengah malam baru sampai, sedangkan kota sudah dikunci. Maka dia orang pun tunggulah sampai cerah. Lalu dinanti cerah. Setelah pagi-pagi hari, dibukalah pintu oleh penjaga pintu. Dilihatnya ada gajah. Lalu bertanya gemala gajah, dari manakah ini? Maka jawab gemala gajah itu, aku mari dari Kubang Labu. Disuruh hantar adik Raja Pasir Mas oleh Raja Kubang Labu. Maka penjaga pintu itu pun pergilah sembah ke raja. Jadi bila buka pintu pagi, tengok ada gajah duduk kat depan tu. Dia tanya daripada mana? Dan ni, beritahu aku ni gemala gajah ni mari daripada Kota Kubang Labu. Nak hantar adik raja ni atas perintah Raja Kubang Labu. Maka dia pun sembahkanlah kisah ini kepada Raja Kubang Labu. Setelah raja mendengar sembah penjaga pintu itu, berdebar-debar hatinya. Yalah, pasal cerita adik dia kena bunuh kan. Lalu berjalan keluar. Setelah sampai di pintu, maka gemala gajah pun duduk menyembahnya. Adalah hamba Tengku disuruh hantar mayat adinda oleh Raja Kubang Labu. Maka dia pun beritahu. Gemala pun sembah raja ni beritahu, hamba ni disuruh hantar
Dihantar mayat adinda. Maka Raja Pasir Mas pun pergilah melihat mayat itu berlumur-lumur dengan darahnya. Lalu dipanggil hamba-hamba, disuruh angkat mayat itu, dia masuk. Dia bawa masuk, maka raja pun turut masuk setelah sampai di balai. Lalu diperiksa mayat itu, kena tikam belah atas tulang kipas tembus ke hadapan, maka marahlah Raja Pasir Mas. Jadi Raja Pasir Mas itu orang dia angkat mayat masuk ke dalam, lalu diceklah. Saya cek jenazah ni, cek. Oh memang dia ditikam di belakang, tembus kat depan ni. Lalu marahlah. Marahnya Raja Pasir Mas itu tiada dah terkira-kira lagi. Murkalah raja sebab yang dibunuh tu adik dia kan. Tak tahu apa cerita dibunuh. Lalu dipanggil sekalian orang besar-besar. Semuanya tiba bila datang, dipanggil orang besar-besar semuanya. Bila datang menghadap, kata raja, kerahkan rakyat kita hari ini juga. Aku hendak langgar kota Kebun Labu. Hendak bayar budi aku dibunuhnya. Lalu dimandi dan dikapan mayat adinanya, lalu ditanam seperti adat raja-raja. Jadi raja pun suruh semua rakyat, bimpun semua rakyat, kita akan langgar hari ini juga. Hari ini juga akan langgar akan langgar kota Kebun Labu. Lalu diuruskan jenazah ni, siap semua di bumi ikut adat raja-raja. Lalu pergi selalu melanggar kota Kebun Labu. Serta-merta Raja Pasir Mas ni pun terus pergi menyerang kota Kebun Labu dengan beribu-ribu rakyatnya. Bawa rakyat ramai-ramai berserta dengan gajah. Hatta Raja Kebun Labu pada hari itu duduk bermain catur, maka disembah orang besar-besar. Rupa-rupanya hari dia diserang ni, raja masih duduk asyik, duduk galik main catur lagi. Negeri dah dengan seram, dia duduk main catur. Lalu disembahkan. Jadi orang rakyat dia mari sembah, beritahu pada dia. Maka disembah orang besar-besar. Orang besar-besar ni mari beritahu dia tentang serangan yang sedang dilancarkan oleh Raja Pasir Mas. Maka disembah-sembah orang besar-besar, tuanku, musuh Raja Pasir Mas sudah dekat. Bunyinya nanti mak sepapan dahulu. Maka sembah pula musuh sudah dekat, sangat dekat tuanku. Jawabnya nanti mak sepapan ni sehingga 5-6 kali sembah. Demikian juga jawabnya, maka musuh sampai di pintu kota Kebun Labu. Maksudnya gini, bila dah dapat maklumat atau kedengaran kisah serangan dilakukan oleh Raja Pasir Mas, orang besar dia pun, pembesar-besar ni mari menghadap raja, beritahu, tuanku, Raja Pasir Mas sedang masuk ke kota kita menyerang. Dia kata, relax dulu, habiskan sepapan dulu. Papan main catur tu lah, sepapan catur. Dia main habis, sambung lagi sepapan. Ambil main habis, sambung lagi sepapan. Bila pembesar beritahu, jap, sepapan lagi. Sampai 5-6 kali. Itu memang dia minat betul. Main catur sampai negeri kena serang pun dia tak kisah. Asal dia boleh main catur kan. Ni pelik ni Pak Raja ni kan. Lalu akhirnya musuh sudah masuk ke kota. Sampai dalam kota. Maka musuh sampai di pintu kota Kebun Labu. Pintu kota Raja Kebun Labu pun masuk nak bersimpan Raja Pasir Mas. Barulah kota Kebun Labu baru masuk hendak bersimpan Raja Pasir Mas. Hendak bersimpan. Kan? Mana Raja Kebun Labu bersiap lah. Baru nak bersiap. Bersimpan tu baru nak bersiap. Raja orang dah musuh dah masuk dalam kota. Baru nak bersiap. Baru nak bersiap. Raja Pasir Mas pun turun dari gajahnya. Tikam selalu. Raja Pasir Mas pun turun daripada gajah. Terus tikam. Tikam selalu. Kata dia. Tikam selalu. Kena dada, terus ke belakang lalu rebah, mati. Maka orang Kebun Labu pun bila melihat rajanya mati itu, masing-masing minta nyawalah kepada Pasir Mas. Apatah lagi banyak dapat pampasan Pasir Mas. Orang Pasir Mas dirampas semuanya. Mana yang ada harta benda Raja Kebun Labu diambil dengan gajah-gajah sekali,
sedia muak sekalian hartanya dah dibawa balik ke Pasir Mas. Jadi bila raja dah kena bunuh ni, maka rakyat-rakyat Musa ni pun minta nyawa. Minta nyawa tu maksudnya tak payah bunuh kami lah. Kan kami tak terlibat sebenarnya ni. Raja tu pun bukan niat nak bunuh rakyat dia. Dia hanya nak bunuh, nak balas dendam kepada Raja Kota Kembang Labu saja. Dan memang tak disebutkan bahawa Raja Pasir Mas membunuh. Kecuali diambil bersebahagian daripada harta-harta termasuk gajah-gajahnya. Lalu dibawa balik ke Pasir Mas. Demikianlah cerita orang dahulu. Setengah kata sebelah seberang Kembang Labu itu, bila hilang Raja Serendah Suku Bunga menjadi hutan besar, digelar kelam hutan. Maka kata dia, di sebelah Kota Kembang Labu ni, Kota Kembang Labu ni sebelah sini kan, di sebelah dia ni, dulu bekas negeri Serendah Suku Bunga. Sebab kalau keadaan sekarang pun sebenarnya, tuan-tuan, Kota Kembang Labu ni terletak di Pasir Pekan sekarang. Adapun Kota Serendah Suku Bunga ni, negeri yang asal dia di sebelah timur sungai. Sebelah sana lah. Sebelah sana, di kawasan Kadok sekarang disebut Serendah itu. Sekarang disebut Serendah kan. Di situ. Adapun Kota Raja Abdullah yang dibina selepas berkahwin dengan Puteri Sadong, di Cerantegayung atau disebut di Cetok. Cerantegayung tu di seberang sungai belah sana. Lebih kurang kita kata opposite ataupun bersetentang. Setentang dengan Tan Sri Berbunga di seberang sebelah sana. Kemudian dibina lagi kota di sebelah sini, Jelasin. Di sebelah sini pula. Tak jauh lah tempat-tempat Jelasin kan di Pitung Geng kan. Tempat-tempat tu sebenarnya tak jauh kalau kita berdasarkan laluan sungai. Kerana mereka dulu bergerak berdasarkan laluan sungai. Jadi di sebelah dengan Kota Kembang Labu itu, kata dia terletaknya Kota Serendah Negara Raja Suku Bunga disebabkan rajanya sudah mati. Yang terakhir kan disebut tadi kan nama Sultan Harun mati. Maka kota itu pun sudah ditinggalkan orang, lalu bertukarlah dia daripada sebuah kota yang besar bertukar menjadi hutan. Menjadi hutan besar. Digelar orang kelam hutan. Demikianlah adanya Al-Kisah. Maka tersebutlah perkataan Lo Yunus bersama Lo Ghaffar berjalan masuk ke dalam hutan dengan berapa lamanya. Jadi Lo Ghaffar dengan Yunus tadi ketika Raja Kembang Labu tu membunuh isteri dia pun lari. Lari kat mana? Menyorok dalam hutan tu lah. Hutan tempat tinggal Raja Tanah Serendah Suku Bunga. Dan memang dalam riwayat lain menyebut bahawa kedua-dua mereka ini bersembunyi di Kota Jelasin. Kota Jelasin itu Kota Raja Abdullah kan? Yang sudah bertukar menjadi hutan kelam, kata dia. Al-Kisah maka tersebutlah perkataan Lo Yunus berdua dengan Lo Ghaffar berjalan dalam hutan dengan berapa lamanya itu, maka lalu sampai di negeri Terengganu. Rupanya dia pergi jalan terus sampai ke negeri Terengganu. Mana dia kata daripada Tan Serendah tu dah jadi hutan, jalan je meredah hutan sampai akhirnya ke negeri Terengganu. Lalulah masuk menghadap Raja Terengganu, hendak menumpang berhamba dua bersaudara. Okay, Kota Terengganu ni bukan Terengganu besuk ni. Sampai di Kuala Terengganu, di kota kerajaan negeri Terengganu, di kawasan Kuala Terengganu sekarang lah. Secara spesifik kita tak tahu kat mana, tapi di sekitar bandar Terengganu sekarang, bandar Kuala Terengganu sekarang, mungkin di Hiliran, kalau saya sebut di Hiliran kan, di Batu Buruk, begitulah tempat-tempat duduk keluarga mereka. Lalu sampai di Terengganu, maka diterima oleh Raja Terengganu serta dipelihara dengan sepertinya. Maksudnya Sultan Terengganu terima mereka berdua. Lalu dibenarkan tinggal di istana, dipelihara di istana. Lalu tinggallah mereka di situ, di istana Terengganu, dipelihara sepertinya. Adapun Lo Yunus dan Lo Ghaffar tiadalah bercerai barang seketika juga pun. Maka kedua-dua Lo Ghaffar ini kemana pun bersama-sama, duduk sentiasa bersama-sama, tak pernah bercerai dua tu. Rapat lah kan, kita kata dia rapat betul.
Maka makin lama bertambah sayanglah Raja Terengganu. Ia kedua boleh dikatakan seperti anak angkat sekalian. Hendaknya semua diberi, demikianlah adanya harta tersebutlah 7 buah perahu orang Bugis duduk merompak di laut. Maka kata dia, Le Yunus dengan Ghaffar ni duduk dalam istana Raja Terengganu, dan mereka tu rapat sangat, dua orang tak pernah terpisah dan sangat disayangi oleh Raja Terengganu, sehingga mereka berdua ni jadi seperti anak angkat Sultan Terengganu. Habis cerita kat situ kan, satu story habis. Maka kita berikutnya kata dia, Al-Kisah. Tersebutlah 7 buah perahu orang Bugis duduk merompak di laut. Mana ada 7 buah perahu orang Bugis tu, maknanya lanun lah, kita kata macam lanun, duduk merompak di laut Terengganu. Merompak orang Bugis, mari merompak di Terengganu. Adalah pada suatu hari, lalu berkumpullah, maka muafakat hendak naik merompak di Terengganu. Jadi Bugis yang duduk merompak 7 perahu ni, dia pun berhimpun. Pokok dia bincang. Lagi baik kalau kita merompak negeri Terengganu. Ni rancangan mereka. Maka kata kepala, tiada boleh, baik kita pergi ajak sabuk ayam. Jikalau tiada dia mahu, barulah kita merompak. Maka setujulah sekaliannya. Jadi salah seorang daripada ketua dia tu kata, daripada kita merompak, baik kita pergi sabuk ayam. Kita ajak raja dia sabun ayam. Belaga ayam lah kita kan. Jadi kalau kita ajak belaga ayam, dia tak nak. Dia tak nak kawan kita, baru kita rompak negeri dia. Lalu bersetujulah mereka sekaliannya. Lalu menuju ke belakang bekalan. Mana bekalan tu makna ke pengkalan lah. Sampai ke pengkalan atau jeti lah kita panggil dia kan. Setelah sampai lalu naiklah sekaliannya masuk menghadap raja. Jadi Bugis lanun tadi sampai jeti, dia pun masuk menghadap raja. Setelah sampai di balai, lah duduk sekaliannya. Maka ditanya Raja Terengganu, apa kehendak kamu sekarang datang kemari ini? Dia pun masuk menghadap raja. Masuk menghadap, raja pun tanya dia, apa tujuan kamu datang ke sini? Nak apa? Maka nakhodanya adalah Patih hendak mengajak sabuk ayam. Jadi mahkoda dia pun jawab pada raja ni, Patih ni nak ajak tuanku bersabung ayam, belaga ayam. Jika tidak mahu, Patih merompoklah dalam negeri ini. Kalau tuanku tak nak bersabung ayam dengan Patih rompok negeri ini. Maka jawab Raja dan Negeri Terengganu, orang tiada tahu judi sabung menyabung. Jadi kata raja, orang Terengganu tak reti ni belaga-belaga ayam ni. Kita orang tak pernah belaga ayam, nak lagi berjudi belaga ayam, tak pernah ni kan. Maka sembah Long Ghaffar. Tiba-tiba Long Ghaffar ni, anak angkat raja ni, jawab, ayam Patih ada seekor. Jika benar tuanku hendak cuba, boleh. Raja pun boleh, hendak cuba boleh. Kata dia gitu. Kalau jika benar tuanku hendak cuba, boleh. Jadi Long Ghaffar beritahu pada raja, Patih ada ayam seekor. Kalau tuanku nak cuba, nak lawan orang Bugis ni, boleh kita guna ayam. Raja pun kata, jikalau hendak menyabung, boleh kira dengan anak aku yang kedua ini. Maksudnya gini, kata dia, raja tu kata pada orang Bugis, kalau kau nak sangat bersabung ayam, belaga ayam, mamu berkira lah dengan 2 orang anak aku ni. Itu maksud dia kan. Kata dekat sini kan, jikalau hendak menyambung boleh kira dengan anak aku kedua ini. Maksudnya raja kata buat kira cara dengan dia lah. Berunding dengan anak aku 2 orang ni. Kerana aku tidak tahu kerjaan itu, maka raja pun berangkat masuk. Lalu berkiralah Long Yunus dengan menteri raja, dan menteri raja dengan orang Bugis. Maka raja pun suruh pada Long Yunus 2 beranak ni buat kira-kira dengan orang Bugis tu. Maka menteri-menteri yang terlibat tu pun bincang-bincang lah. Bila bincang-bincang dengan Bugis ni, raja dah pergi dah masuk bilik lah, kita kata kan. Lalu dia buat perjanjian. Jikalau Allah ayam Long Ghaffar
tolak sebelah ni Terengganu kepada orang Bugis. Maknanya kalau lawan ayam ni kalah ayam Long Gafar. Separuh negeri Terengganu dapat kat Bugis. Jikalau Allah Bugis, perahu dan harta hamba-hamba sekalian tolak peraja. Kalau Bugis tu kalau habis semua perahu dia dengan harta dalam perahu, hamba-hamba perahu semua raja punya. Tukar gitu. Ini bertaruh lah kita panggil ni kan. Terengganu taruhkan separuh negeri dia. Adapun Bugis tu semua kapal-kapal dia beserta dengan harta-harta dan hamba tu semua akan jadi milik Terengganu kalau ayam Bugis tu kalah. Hanya minta nahkoda seorang lepas balik serta sedikit bekal. Lalu dia setuju. Okey, kalau kalah, nahkoda seorang dia boleh balik. Bagi bekal lah untuk balik je. Jadi dengan semua yang lain semua berserah kat Terengganu. Lalu dia buat surat. Buat surat perjanjian. Maka dia tulislah surat-surat bawang putih-putih tadi. Maka kata Menteri Raja, sudahkah tahu? Maka kata Menteri Raja, sudahkah tahu seperti perjanjian ini? Jawab Raja sudah wakil kepada hamba perkara ini. Jadi Menteri ni pun dah risau juga kan. Pasal bertaruh negeri. Jadi Menteri tanya Raja, tanya Lo Yunus, Raja dah tahu ke? Nak tahu kan negeri ni? Lo Yunus kata, Raja dah serah pada dia. Ikut suka hati dia, nak macam mana pun kan. Sedap juga dengan perjanjian dia. Kan? Lalu disain antara keduanya. Maka menteri pun adalah susah hati kerana tiada tahu taruhan hendak ditolak sebelah negeri itu. Hendak disembah raja takut jadi pergaduhan dengan Lo Yunus. Jadi serba salah memikirkannya. Lalu diam sahaja. Jadi raja ni, Lo Yunus dia buat perjanjian kan dengan Long Gafar ni, dengan orang Bugis tu. Menteri yang jadi saksi ni, risau dah. Raja tak tahu. Sedangkan dia orang bertaruh bagi negeri. Dia tanya Lo Yunus kata kan raja serahkan saya kan. Kata saya lah. Raja menteri dah risau dah. Risau. Dia pun nak cakap kat raja, takut gaduh dengan Lo Yunus. Tak cakap dengan raja, sekarang negeri ditaruhkan. Akhir sekarang pening yang gitu je, dia pun pakai tak cakap. Tidur yang gitu je. Maka, setelah keesokan hari, esoknya pula, hari ni berjanji malam ni, esoknya. Esok hari, sampai janji hendak belaga itu, esok ni, date dia lah, tarikh nak melagakan ayam. Lo Yunus muafakat dengan Long Gafar pada malam. Katanya, adik, kita berdua ni orang lebih mati. Sudah demikian kita rasanya. Susah sesak kita jika alah ayam. Kita mengamuklah abang. Mengadu untuk rugi. Jadi dia pun risau juga kan. Kita ni habis esok ni. Mati kita ni. Kan kalau ayam kita kalah habislah kita. Jadi kata Lo Yunus. Kalau ayam termati kita mengamuk lah. Kita mengamuk. Untuk mengadu untung rugi dia. Kalau nasib baik. Jika mati. Kata dia mengadu untung jika mati, baik hidup pun baik, mati pun baik, hidup pun baik, kata dia. Ini kalau kalah. Jadi risau ni takut kalah. Macam menteri tu risau takut kalah. Rupanya Long Gafar dengan Lo Yunus pun risau juga sebab dia bertaruh negeri. Nanti kalau kalah besok ni apa jadi tak tahulah. Sehingga Lo Yunus cadangkan supaya kalau kalah kita ngamuk je lah kan. Sebab kalau menang pun kalau mati pun susah, hidup pun susah. Kalau negeri sudah terlepas. Jika mati baik, hidup pun baik. Kalau mati bagus juga, selesai lah masalah dia kan. Kalau hidup, mana dia menang. Menanglah masa mengamuk tu. Kerana perjanjian kita, raja tiada tahu. Raja tak tahu butir-butir perjanjian yang taruhkan negeri ni. Benarkah atau tiada? Kita tahu sebab itulah jika Allah abang suka mati. Jadi kata Lo Yunus, sekarang kita tahu kalau kita kalah baik kita mati je lah. Kan kalau hidup ni payah jawab raja ni.
Maka jawab Long Ghaffar, abang jangan walang hati. Jangan walang hati tu makna jangan gundah gulana lah. Jangan aduk hati tak tetap gitu kan. Suka hamba tengku mati bertindih tulang dengan abang. Dia kata dia, saya ni rela matilah bersama dengan abang. Abang tu adalah Yunus. Jika hidup mati mana lagi hendak memandang. Jika mati hidup pun biarlah sama-sama. Tetaplah hati keduanya. Setelah keesokan hari, lalu masing-masing pergi ke Batu Buruk. Namanya tempat bersabar yang itu. Setelah berhimpun orang Bugis dan orang Terengganu pun banyaklah kerana hendak melihat. Jadi esok ni, mau tak mau pun nak kena bersabung jugalah. Jadi esok ni siap-siap semua pergi ke Batu Buruk. Batu Buruk sekarang tu, pantai Batu Buruk tu kan. Berhimpun kat Batu Buruk tu sebab nak belaga ayam kat situ. Maka berhimpunlah orang semua nak tengok ayam Bugis lawan ayam Terengganu ni. Maka orang Bugis mengikat taji di kaki ayam. Adapun romo orang Bugis itu jaluk. Dan ayam Long Ghaffar sitan romonya setelah sudah sekalian lalu dilepaskan ayam itu, maka belagalah. Tiada berapa lama putuslah sayap ayam Long Ghaffar terkena taji ayam sebelah Bugis. Dahsyat juga cerita dia kan. Jadi masuk dalam bong lah. Dalam bong ni tempat ayam tu nak dilagakan. Masing-masing bersiap. Orang Bugis tu gosok taji, bungkus taji apa semua. Long Ghaffar pun sama. Lalu dilepas ayam tu pun belaga. Masa dia belaga-belaga ini, sehingga akhirnya taji ayam Bugis itu terkena pada sayap kepak dia lah kan. Sayap ayam Long Ghaffar putus sayap dia. Dahsyat ni kan. Putus sayap dia. Maka sorok orang kempar lah bunyi. Syahdan Yunus bertempik mencabut keris hendak mengamuk. Yunus dah risau lah. Tengok ayah dia kena bertempik dia cabutlah keris nak mengamuk ni. Pasal dia cakap dah kalau ayah dia kalah dia akan mengamuk ni. Maka dipegang Long Ghaffar seraya katanya, jangan lagi abang. Sabar dulu kerana ayam kita belum kalah. Long Ghaffar bertenangkan ini, relax dulu bang, relax. Ayam kita baru patah sayap dia tak kalah lagi. Lalu dipegang ayamnya. Lalu dibasuh. Setelah sudah dibasuh, hendak lepas ayam itu, dipegang ekornya serta dibangkit asalnya dia bertelur. Sehingga sampai besarlah kamu melihara kepada aku lagi bangsa Sitan. Sekali-kali tidak tewas kepada bangsa Jaluk daripada datuk nenek, demikianlah. Lalu bangkitnya itu. Jadi Long Ghaffar ni dia ambil ayam dia basuh-basuh, dia pakat ekor ayam ni dia pun kita kata jampi lah. Dia bangkitkan asal usul dia. Bangkit asal usul macam Bageh juga ni bercerita lah. Kau ni bangsa Sitan kan. Ayam Bugis tu bangsa Jaluk. Selalunya ayam Sitan ni tak kalah kepada ayam Jaluk. Cakap dia bangkitkan kononnya untuk bagi semangat baru pada ayam dia. Demikian lagi bangkitnya itu tiada tersurat. Demikianlah adanya dah tak ada tersurat mana. Dia jampi ingatkan mulut dia, bukan yang dia surat kan. Lalu lepasnya dan berapa lama belaga lalu kena leher ayam orang Bugis itu, putus tengkuknya lalu mati. Tiba-tiba ayam Long Ghaffar ni melompat di tajinya tengkuk ayam Bugis tu, terkena tengkuk, putus tengkuk dia. Lalu mati. Maka bersoraklah orang Terengganu seperti takar bunyinya. Maka kedengar sorak itu ke dalam kota raja. Jadi sorak ni bergembira, meriuh negeri Terengganu ni sampai suara bersorak ni sampai ke istana. Maka disuruh raja, maka raja pun menyuruhlah orang pergi tanya, Allah siapa? Maka suara itu pun pergi bertanya. Jawab orang Allah, orang Bugis. Menang orang Terengganu pula. Orang Terengganu pula. Itu pun baliklah persembahkan rajanya. Menang anak dia kalah orang Bugis. Putus tekuk ayam orang Bugis. Kata jadi
dah sampai berita, beritahu kepada raja bahawa yang menang ni ayam Terengganu. Ayam Bugis kalah. Adapun Long Gafar dengan Long Yunus ni pun balik ke istana beritahu bahawa ayam dia berjaya menaji leher ayam Bugis, putus leher ayam Bugis tu. Menanglah negeri Terengganu. Jadi gembiralah, bergembira. Setelah raja mendengar menangnya itu, disuruh pergi sambut Long Yunus dan Long Gafar dengan payung kuning. Rupanya yang beritahu pada raja ni bukan Long Gafar, tapi maknanya orang-orang raja yang menyaksikan sabung itu. Lalu raja pun gembira, suruh ambil payung kuning disambut Long Gafar dan Long Yunus ini dengan payung kuning, dan menyuruh pergi jaga perahu-perahu itu. Setelah sampai orang pergi menyambut itu. Jadi raja pun kata satu pihak pergi sambut Long Gafar dengan Long Yunus ni, bawa dengan payung kuning masuk istana. Satu pihak lagi pergi jaga perahu-perahu Bugis tu, takut Bugis tu lari kan. Maka kata Long Yunus, janganlah bapa sekalian membuat demikian, nanti tulah papa kita kemudian hari, lalu sama sukanya nak berjalan masuk sekalian menghadap rajanya. Setelah sampai lalu tegur baginda, katanya mari duduk hampir di sini. Maka Long Yunus dan Long Gafar duduk seraya menyembah, dan orang Bugis sekalian pun dibawa juga ke hadapan raja. Jadi bila orang-orang raja ni pergi pada Long Yunus nak bawa dia dengan payung kuning tu, Long Yunus tak nak. Yang Long Yunus kata tak boleh ni naik pakai payung ni, nanti kena tulah. Pasal apa? Kita bukan raja kan. Yang raja tu tuanku Raja Terengganu. Jadi kalau kita payung kuning nanti kena tulah di raja tu lah. Dia tak mahu. Lalu dibawa masuk ke dalam istana bersama dengan orang-orang Bugis itu, menyembah raja lah, maksudnya menyampaikan sembah pada raja. Sekalian orang Bugis itu pun juga dibawa masuk ke hadapan raja. Maka titah raja, bagaimanakah harta dan perahunya itu? Raja bertanya, macam mana perahu dengan harta ni? Maka sembah Long Yunus, harta dan perahu itu terpulang kepada tuanku. Harta dan perahu itu hak kita dah. Terserahlah pada tuanku nak buat macam mana. Kan? Maka jawab raja, ayahanda tidak mahu itu harta, melainkan pemberian ayahanda lah kepada tuan berdua sekalian. Kan kata, saya tak mahu harta tu. Harta dia dah banyak kan, dia raja. Dia tak mahu harta tu. Terserahlah pada dua orang ni untuk uruskan harta tersebut. Maka sembah Long Yunus, mohonlah Patik sekiranya ada kasihan belas tuanku. Memohon Patik berdua ini di negeri berkilatan, serta rakyat yang tiada berguna kepada tuanku, barang 560 orang nak bawa ke sana. Jadi Long Yunus kata kat raja, sebenarnya Patik ni tak mahu pun harta pun. Patik nak minta kalau tuanku nak kurniakan pada Patik, boleh tak bagi 560 orang, 10 balang yang sudah tak digunakan oleh Raja Terengganu untuk bantu dia. Jadi artinya Long Yunus dia tolak harta tu sebagai balas jasa dia ni. Dia minta Sultan Terengganu sediakan pada dia 560 orang. 560 orang yang hendak dibawa ke sana, mana bawa ke Kelantan lah, nak ambil balik negeri dia kan. Pasal negeri tu adalah negeri Long Sulaiman sebelum pada ni kan. Tapi berlaku pembunuhan dan semua, dia tak sebut Long Sulaiman, tapi berdua ini duduk di istana Kota Kemalabu. Bila Raja Kota Kemalabu dibunuh, dia pun lari. Jadi nak ambil balik semula negeri itu. Begitulah jalan ceritanya kan. Mula-mula Long Yunus duduk di istana Kota Kemalabu, yang rajanya tak disebutkan nama. Kemudian Long Gafar duduk jadi anak angkat Raja Kemalabu. Bila Raja Kemalabu dibunuh oleh Raja Legeh, Raja Kota Pasir Mas itu, mereka berdua lari. Bila lari ke Terengganu, bersabung ayam, menang. Jadi dia nak supaya Raja Terengganu bantu dia dengan 560 orang untuk dia balik semula ke negeri Kelantan, ambil semula negeri itu daripada Raja Legeh.
Begitulah lebih kurang maksud dia. Kan? Maka baginda pun tersenyum seraya katanya boleh. Boleh tuan, tetapi apa gunanya pergi duduk dalam hutan? Lebih baik duduk di sini. Ayahnya pelihara sampai cukup. Tuan berdua maka sembah Long Yunus, benarlah titah tuanku itu. Tetapi jika Patik ke sana pun, kemari juga Patik, kerana di mana Patik dengar khabar nenek Patik pun di sana juga tempat berhenti. Tempat berhenti. Jadi Raja Terengganu kata, buat apa balik? Pergi duduk dalam hutan. Boleh kita bagi menang peluang. Tapi pergi duduk dalam hutan tu buat apa? Baik duduk je kat Terengganu ni. Nanti Sultan akan beri jaga dia lah. Dua orang ni di sana. Hidup lebih selesa di Terengganu, badai duduk dalam hutan. Dia pun kata sebenarnya kita kena balik juga. Sebab nenek kita orang sana. Kata dia kan. Nenek dia pun orang sana, maknanya datuk dia lah. Orang sana. Maka titah raja, baiklah tuan, boleh cari bekal-bekal dan mencari orang hendak pergi sana dahulu. Tuan, demikianlah. Maka nahkoda perahu seorang dilepas balik, diberikan bekal-bekal yang lain, itu ditahan adanya. Maka raja pun tak apalah, kalau macam tu okeylah. Maka dilepaskan seorang nahkoda balik dengan perahu ke Kelantan. Syahdan setelah berhimpun orang-orang yang hendak menurut Long Yunus, maka sekalian pada ketika hendak mohonlah Long Yunus Long Gafar kepada baginda, lalu diberi emas dan perak. Maka bila berhimpun cukup dah 60 orang yang dicari ni, Long Yunus pun pergi menghadap bersama Long Gafar, menghadap Sultan Terengganu, beritahu kami dah nak pergi ke Kelantan. Nak pergi ke Kelantan. Lalu Raja Terengganu bagi bekal emas perak ni untuk perjalanan mereka. Diberi bekal emas dan perak. Maka berjalanlah keduanya serta rakyat sekaliannya. Dengan beberapa hari lamanya berjalan itu, maka sampailah ke Jerang. Jalan lama sampai ke Jerang. Jerang ni mana jeram. Disebutnya Jerang. Jinrong ni Jerang. Sebenarnya Jeram. Jeram tu Jeram lah. Jeram tu negeri tempat Tok Janggut berperang tu. Negeri Jeram. Kan? Jeram tu satu kampung yang terletak tidak jauh daripada sempadan Kelantan Terengganu sekarang. Tak jauh lah. Di Pasir Putih sekarang ni, tempat kita bersiaran sekarang ni daripada Pasir Putih. Di daerah inilah, tadi jajah inilah terletaknya Kota Jeram. Kemudiannya menjadi kota keturunan Long Gafar. Long Gafar tu kan berkerajaan di Jerang. Maka sampai di Jerang, lalu berhentilah mencari tempat yang molek. Maka rakyat-rakyat membuat persinggahan sementara. Adalah 2-3 hari, lalu bertemulah tempat yang molek, tanah yang rata. Lalu suruh rakyat tebaskan pokok-pokok kayu. Setelah sudah lalu dibuat rumah dan kampung. Hingga sekarang, adalah keturunan Long Gafar itu di kampung Jerang itu. Di kampung Jerang itu. Long Gafar lah yang buka kampung Jerang, kata dia. Jadi kampung Jerang tu, dia tengok tempat yang elok, tanah pun rata. Lalu disuruh orang-orang yang bersama ni tebas-tebas hutang, dibina-binakan rumah, duduk kat situ. Kampung tu nama dia Kampung Jerang. Dan seluruh kerabat Long Gafar keturunannya di Jerang itu. Adapun Long Yunus tidak suka duduk di Jerang kerana hendak mencari tanah. Long Gafar pun duduk di Jerang. Tapi Long Yunus tak suka kerana nak cari tanah berhampiran dengan laut. Maka berjalanlah pula lalu sampai ke Kota Baru. Jadi Long Yunus ni bersama dengan orang dia teruskan perjalanan sampai ke Kota Baru. Adapun Long Gafar berkampung di Jerang. Itulah kisah dia kan. Maka berkenanglah Long Yunus. Berkenang itu maknanya berkenan. Berkenan maknanya sukalah Long Yunus. Tanah di sini dah dibuat kampung dan rumah. Setengah kata di kota Kampung Sirih. Kampung Sirih sekarang tepi Sungai Kelantan belah sini. Kota Kemalabu belah sana, duduk belah sini. Betul-betul bertentangan tu Kampung Sirih. Lalu kata dia Long Yunus pun sukalah tempat itu. Dia pun buatlah kota, buat rumah. Setengah kata nama tu Kota Kampung Sirih.
kampungnya setengah kata, tetapi setengah tidak. Setengah katanya kampung Sirih, setengah tidak. Jadi ada dua riwayat lah. Maksud dia setengah kata Long Yunus ni buat kampung di kampung Sirih. Ada setengah kata bukan dekat situ, tetapi dalam bandar Kota Baru. Itu dua pendapat. Di riwayat ni kata dia ada dua pendapat. Setengah kata Long Yunus tu buka kota di tepi Sungai Kelantan di kampung Sirih. Tempat Sirih sekarang tu lah. Dibuat kota di situ. Ada setengah pendapat lain kata bukan kat situ. Long Yunus ni bina kota di Kota Baru. Dalam bandar Kota Baru sekarang. Dalam bandar Kota Baru. Di mana-mana tempat tiada diketahui adanya. Tapi yang sebenar tak tahu kat mana. Tapi ada dua riwayat. Kata di kampung Sirih, ada kata di bandar Kota Baru. Maka duduklah Long Yunus. Setelah beberapa lama, digelar orang Raja Tua Negeri Kelantan. Digelar orang Raja Tua kat situ. Jadi Long Yunus pun duduk kat situ, lama orang pun panggil dia Raja Tua. Mungkin jadi dia dah tua masa tu kan. Raja Tua Negeri Kelantan. Raja Tua Negeri Kelantan. Adapun Long Gafar Raja Muda. Long Gafar Raja Muda, Long Yunus Raja Tua. Adapun Long Yunus memerintah di Kota Baru, ini Long Gafar memerintah di Jerang. Semakin lamanya bertambah ramai rakyat dan negerinya, setelah berapa lamanya Long Yunus perintah dapatlah seorang anak perempuan yang diketahui namanya, maka dipeliharalah seperti adat raja-raja dua. Jadi Long Yunus duduk di Kota Baru tu memerintah di Kota Baru. Artinya ada 3 kerajaan. Itulah kita boleh faham kan. Yang pertama, di seberang sungai belah sana, Kota Kubang Labu. Itu diperintah oleh seorang raja. Siapa nama tak beritahu. Yang kita tahu sebenarnya rajanya dibunuh oleh Raja Legeh. Mungkin raja yang baru. Adapun Long Yunus, dia membuka kerajaan di Kota Baru. Berkerajaan di Kota Baru. Adapun Long Gafar berkerajaan di Jerang. Maka ramailah orang boleh tinggal situ. Tak berapa lamanya, setelah berapa lamanya Long Yunus perintah. Long Yunus perintah maknanya bahawa pemerintahan Long Yunus dapatlah seorang anak perempuan yang tak diketahui namanya, lalu dipelihara seperti adat raja-raja. Dapat seorang anak perempuan. Sini kalau kita faham, dapat seorang anak perempuan ni macam dapat anak kan. Tapi bila beritahu kat sini, tiada diketahui namanya. Maka dipelihara seperti anak raja-raja. Artinya, dia jumpa seorang budak perempuan, dijadikan anak angkat. Begitulah kan kita boleh faham daripada ayat ni. Dia pelihara anak perempuan itu. Adapun Long Gafar sentiasalah turun berjumpa dengan Long Yunus. Dia ada di Khali. Lagi maklum sahaja orang seperti adik-beradik. Demikianlah adanya, maka Terengganu mendapat khabar Long Yunus mendapat anak perempuan. Jadi begitulah kata dia. Tapi Long Gafar tu sentiasa selalu berulang-alik pergi Kota Baru tengok Long Yunus. Kerana mereka ni sangat rapat seperti adik-beradik. Sehingga akhirnya sampai ke pengetahuan Sultan Terengganu bahawa Long Yunus ni ada anak perempuan. Maka sangatlah suka hati. Lalu diberi surat kepada Long Yunus serta barang-barang kepada anaknya. Demikianlah pada masa Long Yunus itu sangat berkasih-kasihan Long Yunus dengan Raja Terengganu. Jadi bila dapat tahu, dia pun tulis surat hantar hadiah apa semua kepada anak Long Yunus. Sehingga jelas bahawa kedua-dua raja ni, Raja Long Yunus dengan Raja Terengganu ni, mereka sangat rapat, berkasih sayang. Rapatlah kedua-dua raja ni kan. Cuma sayangnya, nama-nama raja tak disebut kepada kita kan. Sikit lagi kita baca tu. Kita habiskan kat sini kan. Setelah beberapa lamanya memerintah negeri, dapat banyaklah anak laki-laki dan perempuan. Tetapi kata orang tua, 7 orang putera Long Yunus yang lagi perempuan tidak diketahui adanya. Jadi lepas lama tu Long Yunus pun dah ada anak banyak-banyak. Jadi anak dia ni katanya yang laki-laki 7 orang. Adapun yang perempuan tak diketahui berapa jumlahnya. Adapun putera yang tua bernama Long Muhammad, yang muda Long Tan, dan 5 lagi tak diketahui namanya. Yang paling tua tu Long Muhammad.
Lepas Long Muhammad tu Long Tan. Kemudian ada 5 lagi putranya yang disebut tak ditahu. Tiada tahu namanya. Adapun putera Le Yunus yang sulung perempuan itu dikahwinkan dengan anak Raja Terengganu. Kata dia anak Le Yunus yang perempuan ni dikahwinkan anak Raja Terengganu yang tadi. Oh tadi maknanya yang diberitahu dapat anak perempuan tu anak Le Yunus lah, bukan angkat kan, anak Le Yunus, tapi disebut sini tidak diketahui namanya, maksudnya dasar ayat ke bawah ni artinya penulis tak tahu nama dia. Bukannya Le Yunus tak tahu nama dia. Bukan kata Le Yunus jumpa budak yang tak tahu nama, tapi budak perempuan itulah anak Le Yunus, tapi penulis manuskrip ini tidak tahu siapa nama dia. Kita faham itu kan? Jadi kata dia, yang sulung perempuan itu dikahwinkan dengan anak Raja Terengganu. Kemudian perempuan yang sulung ni, anak perempuan yang pertama tu pun dikahwinkan anak Raja Terengganu. Tapi tak tahu juga nama dia. Dikahwinkan Raja Terengganu, demikianlah adanya. Maka masyhurlah Le Yunus bergelar Raja Kelantan, memerintah negeri dengan makmur dan adil, sehingga bertambah-tambahlah rakyat datang ke kemari. Maka anak laki-laki pun besarlah sekalian, maka disuruh baginda mengajar dan belajar agama. Jadi Le Yunus ni satu daripada kelebihan dia, dia menyuruh anak-anaknya belajar agama. Inilah keistimewaan Le Yunus, kan? Dia besarkan anak dia dan dia walaupun dia raja, dia suruh anak dia belajar agama. Adapun kata orang tua-tua, baginda itu derma lagi murah dengan hamba rakyat, dermawan. Raja ni dermawan, seorang yang murah hati, selalu bagi bagi derma lah, bagi derma dan bermurah hati dengan rakyat. Tiada menganiaya kepada rakyat sekali-kali. Adapun baginda sangatlah mengasihi pada menantu anak Raja Terengganu. Kata dia raja ni ada beberapa sifat. Yang pertama, dia suka anak-anak dia ni belajar dan belajar agama. Dia suka bermurah hati dan memberi derma kepada rakyat. Dan dia tidak buat zalim pada rakyat. Dan dia sangat kasih kepada menantunya anak Raja Terengganu itu. Barang hendak tiadalah melalui kerana terkenang jasa Raja Terengganu, buat kepadanya. Apa dia baik? Kerana Raja Terengganu itu ada jasa yang besar padanya sebelum daripada. Jadi itulah tuan-tuan kisah yang kita baca pada malam ni. Bagaimana perjalanan hidup Long Gaffar dan Le Yunus yang bermula daripada konflik ataupun krisis yang berlaku dalam istana Kota Kebun Labu yang menyebabkan pembunuhan permaisurinya. Kemudian kesan daripada itu, Raja Kebun Labu telah diserang dan dibunuh oleh Raja Legeh. Adapun Long Gaffar berdua ini dengan Le Yunus dan Long Gaffar ni berjalan meninggalkan negeri Kota Kebun Labu sehingga akhirnya sampai di Terengganu. Di Terengganu mereka terlibat dalam satu persambungan ayam dengan orang Bugis. Akhirnya dimenangi oleh Long Gaffar dan juga Le Yunus. Maka itulah yang menyebabkan Raja Terengganu begitu gembira dan menunaikan macam-macam permintaan dia. Termasuklah dia minta untuk diberikan hulu balang. Lalu mereka berdua pun balik ke Kelantan. Long Gaffar membuka negeri lah, kita kata terbuka penempatan di kawasan Jerang dan dibinakan rumah-rumah bersama pengikutnya. Adapun Le Yunus pergi ke Kota Baru. Di Kota Baru tu dia pun mendirikan kerajaan, setengah kata di Kampung Sirih, setengah kata di dalam bandar Kota Baru sekarang. Sehingga akhirnya Le Yunus memuasah dengan adil dan mempunyai banyak anak, termasuk 7 orang laki-laki dan berapa anak perempuan. Anak perempuannya itu dikahwinkan dengan anak Raja Terengganu. Adapun anak laki-lakinya itu 2 orang, Long Muhammad dan juga Long Tan. Yang lain 5 lagi, penulis tak tahu nama dia. Jadi disebabkan raja ni pernah terhutang budi, dipelihara, dijaga Sultan Terengganu, maka dengan hati yang gembira dia mengahwinkan anaknya perempuan sulung itu dengan anak Sultan Terengganu dan dia sangat mengasihi anak Sultan Terengganu itu. Maka kita berhenti setakat tu dulu malam ni tuan-tuan sekalian. InsyaAllah kita akan sambung pembacaan berikutnya tentang perkembangan-perkembangan yang berlaku di Kelantan pada zaman putera Long Yunus, iaitu Long Muhammad. Nanti kisah-kisahnya nanti kita akan baca pada sesi akan datang insya-Allah. Itulah dapat kita kongsi
mudah-mudahan kisah yang kita dengar itu dapat kita ambil pelajarannya. Selain daripada kita mengambil maklumat-maklumat kisah-kisah yang berlaku, kita mengambil pelajaran-pelajaran untuk memandu kita dalam meneruskan kehidupan pada masa akan datang. Kita beri setakat dulu, mudah-mudahan jumpa lagi. Jangan lupa untuk sama-sama kita mengambil vaksin dan jaga SOP untuk pastikan kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 insya-Allah. Sekian dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.